Yang berbahagia untuk bertabir kerana pasal dekat yang kita kasihi dan sayangi Al-Fadhil Ustaz penceramah kita pada hari ini, yaitu Al-Fadhil Ustaz Nurul Aswar bin Nasur, Pegawai Kebajikan Masyarakat Pulau Muda. Jadi mati para pegawai, titikanan, hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang barakah ini, pada hari yang penuh sejarah dan makna ini. Alhamdulillah, dengan plan dan juga rancangan perkara untuk membuat ceramah pada hari ini, alhamdulillah menjadi satu kenyataan. Jadi alhamdulillah, hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya program pada hari ini akan mendapat rahmat dan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, insya-Allah pada hari ini itu sebagaimana tuan-tuan maklum, hari ini adalah kita buat ceramah agama bulanan sempena dengan sambutan awal Muharram bagi tahun 1440 Hijrah. Jadi alhamdulillah kita dapat tahun ataupun kita dapat sambut tahun yang baru. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, semasa ini saya mohon kepada Al-Fadhil Ustaz dapat memberikan sedikit ataupun memberikan mutiara-mutiara dalam kami sebagai tentera kejayaan askar atau dalam Air Force dalam sebagai bidang yang untuk bidang udara ini. Jadi kami mohon kepada Allah, kepada Tuhan kepada Ustaz, berilah sedikit apa mutiara ataupun perkara-perkara yang boleh menaikkan kami semangat dalam sambut awal Muharram. Dapat kami mengubah ataupun membawa paradigma ataupun yang baru dalam hidup kami dan memberi makna dalam sambut kami menyambut awal Muharram ini, insya-Allah. Tanpa buang masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk berceramah, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين.
Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Kasih ngurusi majlis yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Kapten Saiful Adli bin Abdullah, Pegawai Agama Bekalan Udara TUDM Batawa, yang berbahagia OC Admin Lieutenant Colonel Roslan bin Bakar, Pegawai Kanan Bekalan Udara Tentera Udara di Raja Malaysia, pegawai kaki tangan, staf dan seluruhnya daripada Bekalan Udara TUDM Batawa. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, rahmat, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi dan tengah hari ini Allah pertemukan kita atas satu dasar ukhuwah dan peluang ruang yang ada ni, marilah sama-sama kita jana ia dia sebagai satu yang memberi manfaat untuk kita bersama. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala tengah hari dan pagi ni dapat kita bersama sekali lagi. Tapi kali ini kita jumpa dekat surau. Sebelum ni saya ceramah dekat TUDM ni, dekat Dewan. Alhamdulillah, tengah hari dan hari ini dia suruh mai dekat surau lah. Jadi surau ni dia kena totir, nak lolak tak boleh. Kalau Dewan lolak ya, aku tak kira. Nah, tapi kalau dekat surau ni dia kena totir surau kan. Kalau Dewan pun lolak ya, sepak juga orang, sepak. Lord. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kita masih lagi ada mood yang bersangkutan dengan ma'al hijrah. Bila kita sebut ma'al hijrah ni, kita kena ambil peduli. Kita ni nikah dah, kerja dah, naik kapal terbang dah. Kan? Nikah dah, semua kahwin dah. Di kita ni satu aja, peduli tu kena ada. Peduli ummah. Ada yang tak hati, dia yang tak peduli langsung. Dia kata ni sambutan ma'al hijrah bila pula. Dulu sambut dah ma'al hijrah, ni sambut lagi. Oi, ma'al hijrah ni tiap-tiap tahun dah ada. Bahasa kita ni dia panggil sambutan tahun baru hijrah, tahun baru hijriah. Tiap-tiap tahun kita kena sambut. Ni tahun bila dah ni? Hak masuk tahun baru ni bila? 1442 hijriah. Dia kata, loh, ingat 1440. Dia tengok 1442 hijriah, tuan-tuan. Maknanya apa? Tahun baru Islam, kalender Islam. Tu yang kita duduk dengar ma'al hijrah, bersama-sama berhijrah. Mai tahun baru hijrah, kita dipasang di radio. Satu haram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam. Tercinta. Kok blur semua ni? Doa kata tuan-tuan, nak cerita tu namanya hijrah. Tahun baru kalender hijriah.
Tuan-tuan, maknanya apa? Bila sebut tentang hijrah, banyaklah benda yang kita kena faham tentang hijrah. Bukan takat kita sambut hijrah tiap-tiap tahunnya. Sambutan ma'al hijrah, kita kena reti sikit. Bila sampai hijrah, maknanya apa? Setelah umur kita bertambah bro. Kalau dulu umur kita 40 lah, 41 dah, tua. 41 tua dah. Hak muda ni aku seorang lah. Baru 18. Macam dia termuhung Ustaz ni. Muhung tahap dapat. Tuan-tuan, kalau lah umur kita 50, tahun ni, tahun hijrah ni tambah setahun lagi 51 lah. 50 tak ada lah stop. Dan ni tahun ni kita tambah setahun lagi. Maknanya apa? Nak habaq kata soal kematian kita tu dah kuat dekat. Kuat dekat dah. Ni nak mati ni kuat dekat. Setahun lagi tambah kuat dekat. Tahun tambah kuat dekat mati. Mati ni benda statik. Dia duduk tentu aja. Bila nak mati ni 30 hari bulan Ogos. Baik dah. 30 hari bulan 8, 20 mati. Siapa mati? Apalah, aku dah baik. Mudah ni. 30 orang mati. Benda mati tu statik. Benda yang kita dia bergerak. Hari bergerak sampai 30 mati. Tahun umur kita pun macam tu. Maknanya apa? Bila sampai waktu hijrah, kita kena ada persediaan. Sedia untuk apa? Sedia untuk mati ya. Tu makna hijrah. Bahasa kasar dia, dah nak mati tunggu apa? Kita dah nak mati duk kira motor sehari, nak tukar motor sehari, gaji penuh. Dia tak potong ni, 3 bulan dia reserve. Lepas tu jadi silap pula akhirah lah. Bulan 8 ni dia gaji penuh, dia pun masuk gaji berapa? Sekarang malam ni KFC dia kita. Bulan depan sekali lagi penuh gaji. Kereta tak potong, motor tak potong, semua tak potong. Hak loan personal pun tak potong. Dia kata lega. Kalau boleh setiap bulan tak potong, kepala otak nak senang ya. Ni kita tu yang pukiak macam-macam ni. Gaji banyak lah. Dia pukiak macam-macam. Nak tukar motor, lagi nak tukar kereta, lagi nak tukar bini pun lah. Nak nikah, ada hati. Dia tu dah hitam, black, jenis-jenis black ni. Tu pun nak nikah doang. Bagi ustaz-ustaz sudahlah. Betul ustaz-ustaz ni nikah banyak. Bukan pasal ustaz ni dia baik. Dia memahami tentang nak tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi. Nak sebut tentang hijrah ni. Tentang hijrah ni, soal hijrah ni banyak. Nak sebut 15 hari pun tak selesai. Tiap-tiap tahun kita duduk dengar bab hijrah ni, tiap-tiap tahun dengar. Mai tahun ni dengar hijrah lagi, tahun depan lepas pagi lagi dengar hijrah lagi. Tahun balik tu mai lagi. Kalau kita tak henti lah, atau kita tak pindah. Asgar ni sesat pindah. Sesat dia pergi Sungai Arah, sesat dia pergi Sabah, Labuan. Lagu tu lah kita. Ada anak pergi Labuan aku ada lah, tak sedap dengar lah dah. Pergi lah aku mana berkhidmat demi negara. Tuan-tuan, sebab tu bila sebut tentang hijrah, apa yang kita kena faham? 3 benda. Bila sebut tentang ma'al hijrah, yang kita kena faham relate dengan keadaan kita hari ini, pegang 3 benda. Kata sebahagian ulama, hijrah tu apa? Hijrah tu ialah takwa. Maknanya apa? Bila kita sebut tentang hijrah ni perpindahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Waktu Nabi bergerak Mekah ke Madinah, Nabi bawa apa tu? Nabi bawa iman. Nabi tak bawa bendera bangsa. Suku buah Arab dia berpindah daripada Mekah ke Madinah. Tak. Nabi bawa iman. Bendera yang Nabi pikul di belakang Nabi adalah bendera keimanan.
Tuan-tuan, waktu Nabi bergerak daripada Mekah ke Madinah, Nabi tidak pernah membawa bendera bangsa. Yang hanya menunggu di kota Madinah siapa? Orang Ansar. Yang bergerak daripada Mekah sampai ke kota Madinah siapa? Orang Muhajirin. Tuan-tuan, Nabi masuk kota Madinah, Nabi boleh mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Kenapa? Bendera keimanan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tetap boleh bayang Nabi ditabar dan dilantik menjadi rasul. Umur Nabi 40 tahun, 40 years old. Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun dakwah Nabi. 13 years. Nabi bergerak, Nabi berdakwah di situ 13 tahun Nabi berdakwah. Umur Nabi berapa? 53 tahun. Nabi diminta oleh Allah melalui wahyu Nabi untuk berpindah ke bumi Yathrib di kota Madinah. Apa berlaku? Umur Nabi 53 tahun. Tuai. Tapi kerana wahyu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pindah ke kota Madinah. Tuan-tuan, di sanalah tempat Nabi lahir, di Mekah. Di Mekah lah tempat Nabi dibesarkan. Di Mekah lah adik-adik Nabi ada. Mak nakal Nabi ada di kota Mekah. Macam kita lah. Kita adik-adik kita duk main ikut lerah batu ni ya. Kok bagan ajam nakal kita. Mak nakal kita duk bertang kok lerah ni ya. Hidup pun kot ni, rumah pun beli kot ni lah. Tiba-tiba orang suruh pindah, pergi duduk sempurna. Besapi sempurna? Tak usah. Sempurna saya besapi. Masa nikah dengan bini pertama saya, bini itulah selamanya. Ustaz ni dia setia juga. Dan bila sempurna saya pergi sempurna saat bini saya cikgu. Elok nikah, bini saya kata dia dapat tukar balik Semenanjung. Dapat di Kedah. Alhamdulillah, nikah 2 bulan dapat balik Kedah. Seronok. Dia bini duduk dekat ni dia rasa tenang. Kalau bini duduk jauh dia rasa serabut bewak sikit. Kan, bini dekat ni dia tenang. Ada masalah boleh cerita. Sakit badan boleh urut. Ni malam-malam Jumaat ni bini diperlukan. Awak yang popular semacam ni. Macam tak dicakap Kedah kan, saya petang pada pun saya mesti cakap Kedah bini piang. Ni malam ni saya ada ceramah di Kuala Lumpur, KL. Macam bro, apa yang aku komen sepanah? Aku penceramah radio 3 Lok Start, Alok Sekar, Radio Malaysia Kedah FM. Aku tak main lah ceramah ke Batu ni saja. Ceramah aku KL, malam ni Shah Alam. Mau tahu lah. Usah kaki ya, mau hijau. Kan, istilah dia lawan. Cerita lah. Bila dia nak pergi makan tu, sate kacang Sungai Buloh. Dia kata tahun tu sedap. Memang sedap. Nak ikut jom. Ni banyak mana dia. Ni hijrah Nabi. Lama Nabi duduk. Tuan-tuan, cerita dia, ya Allah, Nabi duduk di kota Mekah ni lama. Tiba-tiba Nabi bergerak pergi duduk di kota Madinah. Kita duduk. Apa jadi tuan-tuan? Nabi tempat baru. Duduk di kota Madinah ni tempat baru. Nabi pun tak pernah sampai. Melalui 2 cara je Nabi sampai. Isra' Mi'raj Nabi sampai dah di kota Madinah. Tapi melalui jasad Nabi tak duduk lama. Sampai di kota Madinah, Nabi sampai melalui Ma'al Hijrah lah. Nabi bergerak naik unta sampai di kota Madinah. Ada apa di kota Madinah ni? Rasulullah doa, ya Allah, jadikan kota Madinah ni sebagai kota yang bercahaya. Sebab tu nama dia Madinatul Munawwarah. Madinah, kota yang bercahaya. Bisa sampai Madinah? Tak bisa. Besok pergi. Tetap di kota Madinah saya bisa sampai. Tak tahu Alhamdulillah. Tahun ni yang tak pergi pasal Covid. Terus sudah pergi, terbalik lupi, terbalik-balik lupi, terbalik-balik lu lupi. Alhamdulillah bawa orang pergi umrah. Ustaz ni bawa orang pergi umrah tak? Belum pergi. Apa kecil ni boleh lah. Sonok bawa orang pergi umrah. Saya pergi di Madinah tuan-tuan.
Madinah ni kalau pencen besok, sekali dia pencen awal. Kalau pencen awal, pencen esok tuan-tuan pergi Mekah Madinah. Tempat yang paling romantik Mekah Madinah. Kalau lawan pegang tangan dia tak mau bini. Tambah tonton umur dah 40 lebih dia kata ya berani gila man. Pergi Mekah kan, ini dalam ni perlu pinggang pegang pinggang ramping duduk dalam tu. Bini gemuk orang tu pinggang pegang pinggang pun tak lepas. Masa tu semua pergi Mekah. Saya pergi kota Madinah. Pergi Madinah, sampai di Madinah tu dia ada satu tempat dia panggil Raudhah. Raudhah ni dia duduk dalam Masjid Nabawi kan. Kalau siapa bisa sampai, kita masuk pintu, dia panggil pintu Raudhah. Bab Raudhah. Kita masuk pintu Raudhah, masuk sebelah kiri kita tu ada Raudhah. Sebelah Raudhah tu ada makam Nabi di Madinah. Kita masuk kan, keluar pintu tu dia one way. Masuk kat sana, keluar pintu sana. Keluar pintu sana dia panggil Babul Baqi'. Pintu Baqi'. Masuk, kita keluar, kita tengok ada makam Nabi. Masa kita keluar pintu Babul Baqi' tu, langkahan 100. Tentang langkah 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 tu. Di situlah tampak rumah sahabat Nabi. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Abu Ayyub ni hidup dia lama. Nabi di antara rumah yang Nabi masuk dulu sampai di kota Madinah, rumah yang Nabi duduk dulu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni rumah dia 2 tingkat. 2 tingkat ni. Double story. Tapi rumah Abu Ayyub ni dia buat dengan pelepah taman. Cik aja. Dah ustaz ke mana? Aku tahu lah, aku kan ustaz. Tentang kan? Rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Nabi masuk ya rumah Abu Ayyub ni. Nabi masuk aja. Abu Ayyub suruh Nabi duduk di atas. Nabi tak mau. Nabi kata jangan, aku duduk di bawah. Senang, siapa nak jumpa aku terus jumpa je. Abu Ayyub ni tak sedar hati. Dia kata, ya Rasulullah, kamu duduk di atas lah ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa, aku duduk di bawah. Abu Ayyub ni bila dia di atas, dia tak bergerak. Dia duduk statik aja. Pasal apa? Dia takut bila dia berjalan, dia takut dia pijak kepala Nabi. Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas, takut dia pijak kepala Nabi. Esoknya dia turun. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, kamu duduk di atas. Aku takut aku seolah-olah menjadi penghalang kepada wahyu yang sampai kepada kamu. Oh, sampai tahap tu sahabat fikir. Jadi nak cerita, Abu Ayyub bila dia duduk di bawah, Rasulullah duduk di atas. Rasulullah setuju. Sampai satu hari itu, Abu Ayyub ni bila dia duduk di rumah dia panas. Tak ada aircon. Aircon tak ada, kipas pun tak ada. Jadi dia duduk di rumah Abu Ayyub tu. Rasulullah ni bila dia duduk di atas, Rasulullah Abu Ayyub ni dia kata, aku melihat ada satu cecair yang turun. Ayat turun merintih kot celah pelepah tangan. Dia turun kelekam bunyi guna aku tak tahu lah tu bunyi aku. Tak kira pada cari hadis pula. Dia dah ni ustaz sesat ni bawa hadis palsu ni. Kalau tak apa dia cerita dia pelepah tangan kan. Ayat turun ni merintih kelekam turun. Abu Ayyub Al-Ansari dia tengok peluh Nabi tu nitik tu dia pergi ambil cawan, tak ada peluh Nabi. Kelekam Abu Ayyub dia tak ada peluh Nabi, dia peminum. Hak ni Nabi tu, jangan nak buat gambar. Abu Ayyub minum. Turun je Nabi tengok Abu Ayyub minum. Apa kata Nabi? Nescaya tubuh badan kamu tidak akan disambar oleh api neraka. Peluh Nabi. Bukan peluh apa. Saya hidup tak ada peluh kita minum rokok dia tu sedap ni masih ni. Kalau tak ni itu tak kira. Ni peluh Nabi. Betul. Bila sampai aja dia pun minum. Abu Ayyub di antara orang yang hidup lama, sihat, tak pernah sakit. Abu Ayyub sehinggalah dia wafat di kota Konstantinopel. Zaman dia lama, zaman Sultan Murad, bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Syariat nama ni.
Tak bisa lah Koman tu ni nak cerita lama hidup dia zaman sahabat, hidup dia zaman tabi'in sampai tahap tu akhirnya Abu Ayyub mati dalam medan peperangan, mati syahid dia, meninggal dia di Turki. Besok pergi Turki tak bisa, besok pergi kat Cerok Tokun belakang tu sikit Turki. Rupanya kubur Abu Ayyub ni dia panjang. Kalau bisa pergi Turki, kubur dia panjang panjang sampai markah belakang. Mula saya pergi tu tengok apa kubur Abu Ayyub ni panjang semacam ni, dia jenis panjang ke apa? Rupanya bukan. Abu Ayyub ni rupanya mengambil barakah Nabi duduk di rumah dia masa ma'al hijrah tu, pindahan Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Rumah pertama dia duduk tumpang rumah Abu Ayyub. Waktu tu Abu Ayyub ni hidup dia lama, mengambil barakah itu semua kubur Abu Ayyub ni jadi panjang. Dan di antara yang mati di Turki yang ditanam tu ada orang Malaysia. Nama apa? Ahmad Aman Sengak. Budak je lah, umur 19 ke 20 tahun dah. Yang ayah dia Azam tu kan, apa nama dia mati tu, yang ambulans langgar dia masa dia buat kerja-kerja sukarela tu di Turki, mati dan disimpan dia di betul perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Dicerita pasal kita lah. Kita cerita bahawa dalam sejarah ma'al hijrah tu apa yang paling besar. Tuan-tuan nak cerita Nabi bawa iman, Nabi masuk kota Madinah, Nabi buka yang pertama, Nabi bawa apa? Iman. Nabi buka apa? Nabi buka masjid. Di antara masjid pertama yang Nabi bina apa dia? Tak berani kita. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Nabawi lah Ustaz. Bukan, Masjid Quba. Masjid Nabawi di antara masjid yang ketiga Nabi bina. Besok orang tanya kita, masjid pertama yang dibina oleh Nabi di kota Madinah. A. Masjid Quba. B. Masjidil Haram. C. Masjid Nabawi. D. Tak tahu. Ini nampak komen kita. Maknanya apa? Nabi bina Masjid Quba dulu. Masjid Quba. Bisa pergi Masjid Quba? Tak bisa. Ish, nampak ni. Masjid Quba ni dia duduk dekat lebih kurang tak jauh dengan Universiti Madinah. Tak jauh. Depan Masjid Quba tu ada lintas jalan tu, dia ada satu telaga, dia panggil Telaga Aizi. Tahu sudah saya pergi. Telaga Aizi ni telaga yang Nabi biasa duduk masa satu orang sahabat namanya Abdullah bin Umayyah. Dia ni ada sakit sopak. Tahu sakit sopak? Sakit sopak Nabi sampai dekat rumah dia Abdullah bin Umayyah, Nabi tengok ada satu telaga besar. Telaga tu Nabi ludah dalam telaga tu. Bila Nabi ludah, ayam tadi ni Nabi basuh sopak yang dimiliki oleh Abdullah bin Umayyah. Mukjizat Nabi sembuh penyakit sopak. Di siapa yang ada sakit kulit, kalau siapa yang di Madinah, mak kita ke dia nak nakal kita ke siapa habis Mekah kan, tuan-tuan suruh dia pergi Telaga Aizi. Depan Masjid Quba tu dia kena bayar 10 riyal nak masuk. Dan dalam tu ada kebun taman, celah tu ada Telaga Aizi. Telaga tu ambil ayam isi dalam ni, bawa balik main Malaysia. Lepas tu mandi balik main. Alhamdulillah lega. Saya dah nak nakal, umur dah 3. Dia sakit kulit, apa nama dia sakit apa tu? Eczema ke apa dia panggil kan? Sakit kulit tu. Saya bawa balik ayam Mekah orang ni lah di Madinah. Saya bawa balik, alhamdulillah lega. Tidak kulit dia tu perempuan nak makan saya. Bersisih kulit dia ni habis. Dia kata duduk pergi sekolah, kamu ni berdarah ni, kulit kepala ni, hak belakang ni berdarah habis. Pasal apa? Tu penyakit tu, eczema ke apa dia panggil, saya tak tahu. Tapi cerita dia, alhamdulillah bila minum ayam tu sudah kan. Sampai hari ni kan ayam tu rasa dia macam manis-manis gula batu tu. Dia bukan tawar, dia bukan payau, dia manis-manis gula batu. Manis-manis gula batu. Macam kita ayam ni kan, tetapi gula batu tu tepuk rendam dia kan, dia jadi manis-manis gula batu pula. Bukan manis pecah dah, manis gula batu. Tuan minum dan tuan pasuh ayam kan, lega alhamdulillah. Nabi sampai di kota Madinah, Nabi pesan kepada penduduk Madinah,
Apa kata Nabi? Nabi pesan dengan 4 benda. Nabi kata tadkhulunal jannata bisalam. Masuklah kalian ke dalam syurga dengan selamat. Hijrah. Pertama Nabi kata apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Nak jadi orang beriman, orang baik yang membawa bendera keamanan dan keimanan kepada Allah. Yang pertama afsyus salam. Sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam. Siapa-siapa pun kita jumpa kawan kita duduk di jabatan lain bagi salam, hak mai tari bagi salam, jumpa orang bagi salam, kenal ke tak kenal ke bagi salam. Dia kata tak masalah dia ustaz, kalau tak orang tak kenal payah lagi dia kata kita siapa dia bagi salam tuan, tak kira siapa pun. Tapi jangan sampai timbul fitnah. Ni saya bagi ke anak darah, mereka tak jawab dosa, jawab kata pergi kawan tu pening aku nak jawab kan tak jawab, jawab kan tak jawab. Macam kami dulu sekolah Arab kan, sekolah menengah, sekolah Arab. Kami dulu sekolah Arab ni, orang sekolah Arab ni kata cakap Arab orangnya sekolah nama sorok fail. Pilah tuan-tuan sekolah Arab. Bisa balik zaman dulu ni, balik naik bas, naik teksi, usung beg. Zaman kita dulu, zaman lo ni mokpok biar-biar di kampus tu, di sekolah. Zaman kami dulu ni kira naik bas. Masa balik kami, balik sekolah, balik asrama. Balik kami tuan, biasanya naik bah halus tak batu kan. Kalau siapa duduk belah ni tahu 516 halus tak batu. Naik bah tu kan, biasanya ada orang Cina, ada orang India. Lepas naik tabah pun cakap India. Cakap Cina macam kami ni macam mana mereka ni cakap ni. Satu hari kami plan sekolah Arab. Kita kata kita nak kita cakap bahasa Arab. Kami plan. Jadi balik minggu depan tu kami pun cakaplah bahasa Arab. Naik bahan sambil duduk berdiri pegang galang tu ramai. Jadi kita pun dah pakat dengan kawan-kawan sekolah Arab, cakap Arab lah. Kita pun cakap seorang mula dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Hak seorang ni Alhamdulillahirrabbilalamin. Hak seorang ni Ar-Rahmanirrahim. Hak seorang lagi sambung Maliki Yaumiddin. Cina dengar dalam dia terpukau. Kata fuyo dia gila cakap Arab. Tetap pun boleh praktik lah. Pergi duduk sana cakap Arab. Tapi jangan ngehok lagi dia tahu dia dah coba tiap lah. Tuan-tuan hadirin yang dikasih sekalian, ceritanya bila sambut ma'al hijrah ni yang ni kena ubah. Yang kedua kata Nabi, apa lagi? Nabi kata wa at'imut ta'am, beri orang makan. Orang hebat dia kena bagi orang makan. Kita lah ni tak ada dah budaya ni jenis kedekut tak ada mesin. Kalau dia bawa nasi lemak sebungkus tu apa dia? Belilah 3-4 bungkus, apa kawan sejarah. Bagi orang makan, ni sebungkus kadang-kadang pi makan lah itu. Hak ni lagi jebon tahan gaban. Hak ni tak ada arah nak pergi makan lah itu terus. Belilah kadang-kadang bawa kat kawan donat ke, kuih lumpia ke, kan? Karipak ke. Tapi beli hak lelok, karipat lah orang nega ni kecoh. Dia kat nega tu pun, nega entah apa-apa. Saya baru ni kan, tak baru tu sudah. Dan pergi beli karipat, berapa sah beli karipat. Karipat ni biasa kita beli kan, beli buku RM3 beli karipat. Dalam plastik, bola puasa, mak mentua pula main di rumah. Kau puasa terus sudah. Jadi kita bila mak mentua main, kita kena tertib. Walaupun kita lolang, keayuan kita tu kena jaga. Ni pesan elok. Lu habuat tanah maklum. Kena keayuan tu kena terserlah keayuannya. Jadi kita pun bila karipak ni nak nampak ayu dia tak boleh makan sebiji seketui tu nampak dia gelojok. Apa nak buat? Dia kena kepok karipak kepok sebau kepok tuan-tuan. Apa jadi? Lo dalam karipak tu ada 2 inti ubi yang satu ni besar ni 2 inti 2 bukan 20.
tu saya mesti nak goncang karepak. Ambil goncang. Penuh. Lorong nego kalau beli cok badak. Cok badak kalau beli kan kita tengok apa? Dia buku hampas nyok. Kita hak pepok nyok tu tak lumak. Lepas bayar zuhur, nyok tu keluar balik. Duduk cerah gigi tu, lepas zuhur nyok keluar balik. Punya tak lumaknya. Kita nego sakat tubuh kita. Sebab tu tuan-tuan, nak ceritanya ialah bila sampai satu tahap hijrah, bagi orang makan dapat pahala, tambah lagi kalau bagi ustaz makan lagi dapat pahala banyak. Yang kawan-kawan tu jangan mengalah jangan ustaz dapat pahala banyak. Beli kuih, beli cok badak ke, beli nasi lemak kan, beli bihun goreng bagi ustaz-ustaz makan lagi pahala banyak. Yang ketiga, kata Nabi yang ketiga wasilatul rahim. Jaga. Nak masuk syurga, yang ini kena jaga. Silaturahim sama-sama kita. Duk jaga berkeling. Kadang-kadang orang muda ni dia nak tunjuk kau kan, kalau dia zakat, jaga berkeling. Yang keempat kata Nabi, wasallu bil lail wa nasun niyam. Semayang tengah malam. Waktu manusia ni semua tengah tidur, kita bangun. Yang ni payah. Kata tuan, saya pun payah. Yang ni payah tuan-tuan. Kita duk besok bangun pukul 7. Kata kita bangun pukul 6.30, bangun pukul 6. Tiba-tiba nak suruh pukul 4. Lu tengah malam duk main PUBG ni, pukul 3 tak tidur ni. Duk main PUBG kita. Duk main online PUBG. Tak PUBG, Mobile Legend. Kita sampai rupanya ada baju t-shirt buat persatuan PUBG sedunia. Saya ada satu kawan lah. Saya tengok dalam Instagram dia, tengok dia pakai baju PUBG, persatuan PUBG sedunia Malaysia. Kata sakatnya ada persatuan PUBG. Tak tahu lah kalau tuan-tuan, saya tengok kat dia, tengok ada persatuan PUBG. Rupanya dia ni memang kaki game. Dan ni maknanya apa? Nabi Muhammad kata 3 benda jaga hubungan kita dengan manusia. Bagi salam, bagi orang makan, jaga silaturahim. 3 ni jaga. Yang terakhir tu, satu tu Nabi sebut apa? Nabi kata berikan masa kita dengan Allah. Wasallu bil lail wan nasun niyam. Berikan masa kita dengan Allah. Maknanya apa? Sembahyang. Inilah makna hijrah. Satu ketika Allah bisa sebut dalam Quran, Allah kata wa iza massal insana durrun da'an. Allah kata dan apabila kamu ditimpa dengan musibah, susah, ujian. Kita hidup kita lah ni kan macam-macam ujian main. Lah ni kan ujian Covid ni macam-macam kita. Sekali dia main pula ujian yang macam-macam kita. Baru ni di Sukatan ni ada satu orang yang dia kerja kilang kan. Dia pergi hantar anak dia, hantar anak dia yang sulung, yang nombor 2 terlupa hantar. Tengok sedap-sedap, petang nak balik, anak mati dah dalam kereta. Ujian besar tuan-tuan. Terlupa anak duduk dalam kereta, mati tuan-tuan, tengah panas. Saya ada satu orang kawan, ngaji sekali sekolah menengah tuan-tuan. 3 minggu lepas dia kata ustaz, anak dia panggil anak dia pasal kami dia kata anak kami mati dia kata awak pasal apa? Dia kata malam-malam duduk tengok TV macam biasa. Tak ada apa malam duduk di rumah kan, tengok TV cerita 7 hari mencinta ibu kan, tengok TV ramai-ramai kan, mak ayah main rumah. Anak dia yang kecil umur 2 tahun dah boleh berjalan dah, duduk main biasa budak-budak ke rumah dia sendiri, matang ni sedap-sedap duduk dalam bilik ayam mati, duduk dalam baldi. Bahasa Kedah ni dia panggil timba. Duduk dalam timba ayam kan banyak tu sikit lah. Rupanya budak dia tak boleh nak buat apa, mati asbab dia. Allah uji dia, menangis dia sampai dah trauma nak pindah rumah dah. Tuan-tuan hadirin yang dikasih sekalian, maknanya apa? Setiap ujian yang Allah bagi kat kita, setiap orang ada ujian kita. Macam kita lah kan, ada ujian kita. Ada orang yang Allah uji dia dengan mak mentua, nikah dapat mak mentua macam atromen.
payah kira tuan. Dah. Nikah rupanya dengan bini baru kita tahu bini kita rupanya cengih buat peletihan. Masa dulu sebelum nikah tak peletihan lagu tu. Lepas nikah tu dia mulut ada 14. Peletihan. Mula pagi tu hidup dia peletihan dah. Bini kita. Dulu sebelum nikah lepas nikah kaki peletihan ada. Maknanya apa? Ujian Allah bagi jaidah. Sebab tu Allah hantar hidup kita ni baik dah. Kalau bini dia senyap ya. Kalau dapat bini senyap, laki dia hak jenis cakap. Murung dia cakap ni. Kalau dapat bini hak yang jenis cakap, laki senyap. Bodoh ya laki dah nampak dulu ya. Tu buat balik bini baru. Dia tu. Dia mana ada hak seorang cakap, hak seorang lagi cakap lagi kuat tak ada. Kalau bini tu luruh ya, laki ni jenis kaki geletar. Contohnya apa ni contoh Zimbabwe ni, Afrika Selatan. Ini lumrah alam Allah bagi kat kita. Ceritanya dalam kehidupan kita ni, kita perlukan benda-benda yang macam ni. Tu maknanya hijrah. Dalam konteks hijrah yang kita duduk hari ini, hijrah ni satu benda yang besar bila kita sebut tentang hijrah. Allah beri kita dengan ujian. Setiap orang ada ujian. Wa iza masal insana durra'an. Ada ujian. Tapi bila ada ujian, ada musibah, ada kesusahan yang timpa kita, apa kita kena buat? Da'ana kata Allah, merayulah kalian kepada kami. Merayu kepada Allah, bukan letak dalam Facebook, dah, bukan boleh Instagram, dah. Law ni saya tengok, law ni ada passion baru. Dia tulis pula ada dalam kurungan Al-Fatihah dibaca. Dia baca sangat ke? Kita pun habang kata ni ada kematian di taman kita ni. Lepas tu dia pun tulis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Passion law ni aku pun tak tahu dapat ilmu mana ni. Kan? Ni cerita tuan, ada musibah, kata Allah, minta merayu pada Allah. Ada ujian yang sampai pada kita, merayulah pada Allah. Lijambihi, sama ada dalam keadaan berbaring, au qa'idan ataupun duduk, au qa'iman atau sedang berdiri. Ada masalah, minta dengan Allah. Ya Allah, dia kata Ustaz, saya bukan doa sarah, doa bahasa Melayu pun boleh tuan. Dia tanya pula, Ustaz, doa bahasa Melayu ni Tuhan faham ke Ustaz? Tuhan faham Bang Loi. Tuhan bukan memaknakan kita. Tuhan dia cipta kita baca doa bahasa Melayu, faham. Dia kata Ustaz, saya ada satu orang kawan dekat camp Ustaz, tapi bukan camp tentera. Dia kata Ustaz, saya ada satu orang kawan Ustaz dekat camp awal. Kawan saya ni kan dia selalu bagi saya marah, selalu bagi sakit hati saya. Lawak tak kena tempat, doalah dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada satu orang kawan, ya Allah, dia selalu bagi sakit hatiku, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Doalah dekat Allah, kan baik. Ini tidak, kalau kita tak suka ke orang, kita botang mana? Status WhatsApp dengan harapan kawan tu baca. Lepas tu kawan tu pula sakit hati kat kita. Dia kata, pedi-pedi apa? Penampak tak? Mula kelik. Inilah kita patutnya doa pada Allah, hati dia lembut, mudah-mudahan, dan akhirnya dapatlah kita dalam nilai kebaikan. Ni kita nak bawa hidup kita ni kena jana baik. Wa man ahsanu mimman dinan. Allah sebut dalam Quran, nak hidup kita baik, nak hidup kita sejahtera, kena buat baik dengan orang, beramal soleh. Kita hidup ni tuan-tuan, kena fikir semua benda ni ke arah kebaikan. Semua apa benda yang kita buat, semua kena fikir baik. Tentu nak ada apa dalam hidup kita, melainkan kebaikan. Kita kan, kalau kadang kita pergi di pekan, pergi beli barang, kita kena fikir satu bentuk yang baik supaya amal soleh ni kita boleh bawa. Kita bukan nak hidup dekat lama dunia ni, kita nak mati. Maka kematian itulah yang akan kita bawa. Apa kita nak bawa bila kita mati? Amal soleh. Tuan-tuan, macam kita lah, kita ni askar, kita semua ni askar kan, pakai baju biru, pakai baju hijau, pakai baju, kita askar.
kita dalam nilai hijrah ni pun ini dakwah kita. Dakwah ni bukan nanti kita duduk meja ni, duduk ceramah program dah. Dakwah ni bila kita bawa dengan adab, dengan tingkah laku yang baik, itu pun dikira dakwah. Semayang kita jangan tinggal hijrah lah. Ni duduk dalam ni kita dalam bekiang. Orang Terengganu kata beking sungguh kita. Tak salah beking, kita kena belajar senyum. Senyum tu kan baik. Senyum seindah surya yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Kan baik. Kita kena fikir tingkah laku kita. Jangan menyombong. Satu. Yang kedua, Allah sebutkan dalam Quran apa? Wa man ahsanu mimman. Kenapa baik? Fikir satu benda yang kita boleh datangkan manfaat pada orang. Apa saja. Kan ada orang tuan-tuan, saya bisa pergi ceramah di masjid. Budak baru umur ada 15 tahun. Budak 15 tahun, dia kata 3. Dia kan hidup dia, kerja dia main masjid. Dia main masjid kan. Orang habis semayang, habis semayang, dia akan susun kasut. Kasut yang dia susun tu, dia akan susun awal kita keluar. Mana kita keluar tu serelung kasut, lepas tu pakai berjalan. Budak ni, dia akan susun kasut. Hari Jumaat dia susun kasut daripada kasut orang. Hak orang duduk berselera semua dia susun. Tu kebaikan yang dia buat. Kita, apa benda yang kita boleh buat dalam konteks hijrah? Tuan-tuan, kalau dulu kita balik rumah cakap kasar dengan anak, ni kita kena cakap baik dengan dia. Dengan anak ni kadang-kadang kita belajar sesuatu dengan dia. Enggak. Budak-budak ni, anak-anak ni kalau kita mengaji tuan-tuan, anak-anak dalam kitab Tarbiyatul Aulad, budak-budak, anak-anak kecil ni dia perlu perhatian. Bukan anak ya, kita perlu perhatian. Budak ni dia perlu perhatian kita. Kita ni zaman mencabar. Tu yang kita balik semua headset. Kita balik rumah headset main game sampai tak ada arah kita. Ni lagi ada betul besar, tak betul besar pula. Satu ahad keluar tak dekat rumah pula. Tuan-tuan, yang anak isteri tengok, kesian tak? Kesian. Balik main bini tak boleh tengok. Kita nak marah, kita nak push dia. Oh, ni bahaya ni. Apa kita kena buat? Ubah sikap. Anak-anak ni tuan-tuan, kadang-kadang ni cerita dalam Islam ni, cerita kadang anak ni tuan, dia nak perhatian kita. Satu hari tuan-tuan, anak ni dia bawa ayah bertengok cerita di TV. Dia bawa ayah. Kita balik ni kalau keluar kabut semua balik tuan-tuan, balik ayah ni kita tak nampak. Dia tengok TV, kita sepak ayah tumpah. Salah siapa? Salah anak. Kita bawa dia, apalah ni, hampir bawa ayam botol. Ditumpah ni hampir mak bilang. Marah anak. Satu hari, kita pula bawa ayam pergi tengok wrestling depan TV. Kita bawa ayam, macam-macam ayam orang kan. Kita tengok tok depan TV wrestling. Anak keluar bilik, dia tak nampak ayam ni tersepak. Cawan, ayam tumpah. Siapa salah lagi? Anak salah lagi. Kita kata apa? Ni apa ni jalan ni tengok bawah. Legal ni jalan ni tengok bawah. Tengok ayam tu habis tengok lah. Dua-dua anak salah. Hak betul siapa? Kita. Sebab apa? Sebab kita buat. Belajar daripada kesilapan. Kadang-kadang fikiran kita stres, kita tension menyebabkan akhirnya kita tidak boleh berfikir dengan baik. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itu kata sebagian ulama, didik generasi kita dengan akidah. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Didik generasi kita dengan akidah. Anak kita yang pada kecil ni, kita suruh dia tidur awal. Kita bagi dah reason dekat dia sebab apa tidur awal. Kita abang, kita kata kalau dia tidur awal, esok nak bangun awal, nak pergi sekolah. Berapa banyak yang mak ayah tanam dalam fikiran anak dan generasi kita untuk akidah. Bukan pergi sekolah bangun awal, tapi bangun awal sebab nak solat subuh. Berapa banyak anak yang kita tanam dalam fikiran mereka dunia semata-mata. Ni musim nak hantar universiti ni tuan-tuan. Bila hantar universiti, ramai mak ayah yang tanam. Hang ngaji universiti, ngaji dek dok. Esok hang ngaji pandai, hang keluar hang kerja besar.
Ngaji pandai di universiti sebab esok keluar universiti ngaji pandai pasal nak kerja besar. Silap tak? Silap. Tanam akidah dalam diri anak dan generasi kita. Bukan pasal ngaji tinggi keluar nak kerja besar. Lah peluang pekerjaan tipis. Ada hak ngaji di universiti tuan-tuan. Saya biasa jumpa satu orang, saya ceramah dekat dia di UiTM dulu. Lama 7 tahun dah. Dia lepas setahun tu dia grad 6 tahun dah. 6-7 tahun dia grad. Tuan-tuan, hari ni tak ada kerja. Dia kerja apa? 7-Eleven. Kerja 7E aja tuan. Bukan nak hina 7E tu tak. Tapi ceritanya budak di negeri dia dapat lebih kurang 3.8 every year, every semester 3.8 dekat-dekat 4 flat. Tuan-tuan, Allah tidak izinkan dia untuk dia dapat pekerjaan. Tuan, apa berlaku? Dia kerja tu. Hidup kita bila kita sandarkan dengan Allah, selamat kita. Sebab tu bila kita letakkan sesuatu depan Allah, kita letakkan sesuatu dengan makna hijrah ini, balik pada Allah, selamat kehidupan kita dunia dan selamat hidup kita di negeri akhirat. Kita tuan-tuan dalam hijrah ni kita kena pegang prinsip keimanan pada Allah. Yang kedua, 3 waktu itu. Yang pertama, keimanan pada Allah. Nilai hijrah itu adalah iman. Yang kedua, hijrah itu apa? Hijrah itu pengorbanan. Kita jadikan semua konsep hijrah ni korban. Pengorbanan yang ada dalam jiwa dan hidup kita. Sebab tu dalam hidup kita, kita kena tanya berapa banyak benda yang kita bawa untuk Islam. Tuan-tuan kerja di dalam markas, dalam komplek ni, dalam camp ni, bekalan udara ni, kita kena bawa apa benda yang kita nak bawa untuk Islam. Apa benda yang tuan-tuan bawa untuk Islam? Tuan-tuan kerja bawa kapal terbang, pilot, jet peribadi, jet berjuang, contoh. Apa yang kita bawa untuk Islam? Setiap kali kita bawa ni, kita zikir atau tidak? Tuan-tuan, sekali-sekala buatlah apa nama ceramah dalam kapal terbang. Pagi aku pun nak ceramah atas kapal terbang. Tahun sudah saya pergi ceramah tuan-tuan. Saya bawa jemaah umrah, naik mas. Nak pergi umrah. Pilot kenal, dia duduk di Masjid Timur ni. Dekat apa nama Berdor. Dia kata ni Ustaz Aswar. Saya lah. Dia kata okey Ustaz nak tak apa kita baca talbiyah dengan tazkirah dalam kapal terbang. Itulah kali pertama saya pergi tazkirah dalam kapal terbang tuan-tuan. Jemaah umrah ni ramai, ada 400 orang lebih. Saya pegang rupanya dia bukan macam mikrofon, dia macam telefon. Yang kita duduk dengar pilot pramugari cakap kan, dia rupanya macam telefon. Kita angkat gagah telefon. Kita cakap, jadi tuan-tuan kita nak pergi umrah ni banyak talbiyah. Hebat tak? Kita hidup kita, apa benda yang kita boleh bawa nilai ni pada orang. Ni yang hebat. Dan yang terakhir, tuan, di samping pengorbanan, di samping bentuk nilai keimanan, dan yang ketiga, hijrah itu membawa nilai sebuah perjuangan. Kita memang dah berjuang lah untuk negara, agama, bangsa. Tapi apa yang kita nak bawa ialah berjuang untuk diri kita dan untuk Islam yang kita cintai. Makanya berjuang ni bukan piagak senjata, pergi Lebanon, pergi Shishan, pergi perang, bukan. Tapi berjuang ni yang paling besar bila kita berjuang untuk diri kita sendiri. Kalau dulu kita solatnya lewat, tahun ni hijrah baru ni kita boleh dah sembahyang di awal waktu. Tuan, sembahyang awal waktu ni tuan-tuan, kalau siapa ada masalah, tetap pergi sembahyang awal waktu. Tuan-tuan, rezeki bertambah-tambah. Sungguh. 3 benda yang kita jangan leka. 1, sembahyang awal waktu. Awal waktu kena sembahyang. Yang kedua, sembahyang duha, jangan tinggal. Rezeki main tuan. Yang ketiga, kata sebagian ulama, sedekah. 3 benda ni kalau tuan-tuan buat, rezeki tak betul. Allah tak tahu nak abang tuan-tuan. Kalau gaji kita 3,000, belanja macam 10,000, syok tuan-tuan. Rezeki dia akan main daripada sumber yang tak sangka bila kita jaga hak Allah. Intan surullah yang suruhku. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu.
Ceritanya bila sebut tentang hijrah, bawa nilai Islam, berjuang, berkorban dan akhirnya penuh keimanan pada Allah, maka sampai kita pada satu tahap akhirnya kita dijana dengan kebaikan, dan sudah tentulah kebaikan ini akan kita bawa sampai kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kadar itu pada pagi ini, tengah hari ini, petang ini. Terima kasih banyak tuan-tuan atas jemputan ke kompleks ini, PUDM ini. Terima kasih banyak. Dan apa yang kita belajar sebenarnya daripada konsep hijrah ini, apa yang kita ada hari ini, kita berkongsi, itu juga dikira sebagai hijrah. Mudah-mudahan kita faham hijrah bukan hanya sebagai pemahaman biasa, tapi kita mengamalkan. Bahasa buku mengimplementasi dalam kehidupan harian kita. Kalau takat faham aja, tak buat, tak jadi. Maka kena berusaha berhijrah, kerana hijrah itu sesuatu yang manis di penghujungnya. Nampak susah, nampak sukar, tapi di penghujungnya nampak indah belaka. Sebab apa? Sebab hijrah itulah hijrah yang dipimpin dan dipandu oleh wahyu, yang akhirnya ia dicernakan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang, makasih banyak, makasih dan terima kasih. Ada ruang, ada peluang, kita jumpa dan jumpa lagi insya-Allah. Okey, makasih banyak. Jaga diri elok, jaga lisan, jaga tutur bicara, jaga akhlak, jaga adab, jaga akidah dan jaga ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alright, makasih banyak. Kalau jumpa saya kod luar, tegur-tegurlah saya. Kalau jumpa kod kedai makan, tolong bayar. Makasih banyak. Minta maaf ada terkasar bahasa, ada tersalah bicara. Kalau ada yang terasa pada muka. Makasih banyak. Jumpa lagi nak. Minta maaf banyak-banyak. Salam ma'al hijrah. Mudah-mudahan kita dapat teruskan hidup kita dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih banyak. Bye-bye. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.